Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Oke, kepada pelajar-pelajar tingkatan 4, mari belajar bersama Cikgu MSK kembali lagi. Setelah sekian lama tidak membuat video pembelajaran, pada kali ini Cikgu akan membawakan satu tajuk tingkatan 4, bab yang ke-7, yaitu proses dan kesan luluh hawa. Oke, pada video kali ini kita akan cuba merungkai dua subtopik ataupun dua objektif. Yang pertama ialah menjelaskan konsep dan jenis luluh hawa. 2.3.2 menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi luluh hawa. Okey, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, perlu kamu fahami objektif pembelajaran kita. Di akhir pembelajaran ini kamu mestilah dapat menjelaskan konsep dan jenis-jenis luluh hawa yang terdapatlah. Kemudian kamu juga boleh menguraikan ataupun menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi luluh hawa. Okey, mau lobet sudah bateri cikgu ni. Kita buat cepat-cepat sikit lah. Okey, ini carian cikgu daripada Google tentang bentuk-bentuk muka bumi, kesan daripada luluh hawa. Okey, ini bentuk-bentuk muka bumi yang disebabkan oleh luluh hawa. Bagaimana luluh hawa membentuk muka bumi, terutamanya di kawasan yang berbatu-batu. Okey, ini cikgu cari dari Google. Okey, ini lagi contoh-contoh bentuk muka bumi akibat kesan daripada luluh hawa. Dan di Google juga, pembelajaran ini dia luas. Kita boleh dapatkan ilmu daripada mana-mana, daripada buku, daripada internet. Okey, dan di Google, cikgu cari-cari tadi terjumpa ini. Definisi luluh hawa. Luluh hawa ialah proses pemecahan dan pereputan batuan di permukaan bumi atau dekat permukaan bumi secara in situ. Apa maksud in situ? Maksudnya dia berlaku di situ. Tidak bergerak ke mana-mana. Dia berlaku di situ. Itu yang dimaksudkan dengan in situ. Dia mestilah proses pemecahan dan perebutan batuan. Okey, bukannya pemecahan dan perebutan batang kayu. Bukan. Dia mesti batuan. Okey, kita lihat lagi. Ini result ataupun kecarian internet. Banyak. Kita boleh mendapatkan pelbagai informasi ataupun ilmu daripada internet. Kita type saja luluh hawa, dia akan keluar banyak. Ini salah satu contoh bentuk muka bumi akibat luluh hawa. Batuan karbonat di Meksiko. Banyaklah kamu boleh gunakan internet yang ada pada kamu untuk mencari maklumat. Cantik kan? Ini kesan pengoksidaan. Kita akan lihat kesan pengoksidaan ni luluh hawa yang mana satu nanti. Ya, sekarang cikgu mau tunjukkan gambar kepada kamu supaya kamu wow. Begini pula kesan luluh hawa menyebabkan bentuk muka bumi ini semakin cantik, semakin unik. Okey. Sekarang kita teruskan kepada intipati pembelajaran pada hari ini. Okey, di bab 7 ini kita akan melihat bagaimana proses luluh hawa tersebut berlaku. Apa jenis-jenis luluh hawa yang terdapat di bumi kita ataupun di muka bumi kita. Dan apa kesannya? Apa kesan luluh hawa ini kepada alam sekitar? Apa kesan luluh hawa ini kepada manusia? Kita akan lihat satu persatu. Okey, induksi bab. Luluh hawa memainkan peranan penting dalam pembentukan pandang darat di sebuah kawasan. Proses luluh hawa mengambil masa beratus juta tahun untuk membentuk kawasan pandang darat Kars. Kesan luluh hawa membawa kepentingan kepada pembangunan sebuah negara. Okey, untuk video kali ini kita akan merungkai yang dua tadi. Dua objektif, menjelaskan konsep dan jenis luluh hawa, menguraikan faktor-faktor yang mempengaruhi luluh hawa. Okey, kita lihat. Ini eksplorasi bab. Okey, kamu boleh lihat juga dalam buku teks kamu. Sama saja, slide yang cikgu pakai ini adalah daripada buku teks kamu. Okey, konsep dan jenis luluh hawa. Konsep luluh hawa. Okey, cikgu besarkan sikit.
Luluh hawa ialah proses pemecahan, perebutan, dan penguraian batuan dari sesuatu tempat secara in situ oleh ejen-ejen luluh hawa. Okey, dia ada dua sudah. Satu, proses pemecahan, perebutan, penguraian. Yang kedua, berlaku secara in situ. Dan yang ketiga, oleh ejen-ejen luluh hawa. Ejen luluh hawa itu banyak. Air, cahaya matahari, angin, perubahan suhu, tindakan manusia, haiwan, akar tumbuhan. Itu ejen-ejen yang menyebabkan luluh hawa itu berlaku. Dan jenis-jenis luluh hawa ini ada 3. Okey, kita lihat apa dia yang 3. Yaitu yang pertama, luluh hawa fisikal. Yang kedua, luluh hawa kimia. Dan yang ketiga, luluh hawa biologi. Okey, kita lihat yang pertama. Luluh hawa fisikal ialah proses pemecahan dan penyepaian batuan besar kepada serpihan-serpihan kecil tanpa mengubah kandungan kimia. Dia tidak ubah kandungan kimia, dia cuma daripada besar dikecilkan sahaja. Dan luluh hawa fisikal ini paling dominan di kawasan gurun dan kawasan tropika lembap. Okey, manakala luluh hawa kimia ialah proses perebutan dan penguraian batuan. Apabila batuan bertindak balas dengan air, oksigen, asid organik, dan karbon dioksida. Dan luluh hawa kimia ini menyebabkan kandungan dan struktur asas mineral dalam batuan itu berubah. Dia berubah sebab dia bertindak balas dengan air, oksigen, asid organik, dan karbon dioksida. Dan tindak balas tersebut akan melemahkan ikatan mineral dalam batuan, melarutkan mineral batuan dan menyebabkan batuan mengembang dan terluluh hawa. Dan luluh hawa kimia ini sangat dominan di kawasan tropika lembap. Dan yang terakhir, luluh hawa yang ketiga ialah luluh hawa biologi. Luluh hawa biologi ialah proses pemecahan dan penguraian batuan akibat tindakan tumbuhan, haiwan, mikroorganisma, dan manusia, sama ada secara fizikal ataupun kimia. Dan luluh hawa ini ataupun luluh hawa biologi ini aktif di kawasan tropika lembap. Oke, sekarang kita lihat seterusnya. Info. Luluh hawa secara in situ bermaksud batuan yang terluluh hawa berada di tempat asal dan tidak dipindahkan ke tempat lain. Itu maksudnya in situ. Cikgu di awal bab tadi cikgu sudah bagi tahu, cikgu sudah maklumkan. In situ itu maksudnya dia berada di sana, tidak berubah kedudukannya. Boleh kan faham setakat ini? Okey, untuk tugasan subtopik ataupun objektif yang pertama ini, cikgu mau kamu buat dalam buku kamu, senaraikan 3 jenis luluh hawa. Senaraikan 3 jenis luluh hawa. Okey, seterusnya 7.2. Faktor-faktor yang mempengaruhi luluh hawa. Boleh kita teruskan kan? Baru sedikit bagi kita belajar nih. Kita teruskan saja tanpa perlu ada break time. Kalau ada yang lengoh-lengoh tuh bolehlah geleng-geleng kepala, kasih renggang-renggang tuh tangan, kelip-kelip tuh mata. Okey. Faktor-faktor yang mempengaruhi luluh hawa. Luluh hawa yang berlaku pada batuan akan mengambil masa yang lama untuk terurai. Keadaan ini terjadi disebabkan oleh beberapa faktor. Okey, faktor yang pertama adalah batuan. Okey, batu itu sendiri. Batuan yang keras mempunyai ketahanan yang tinggi terhadap luluh hawa. Okey, makin keras tu batu, makin lambatlah dia terluluh hawa. Makin lembut tu batu, makin cepatlah proses penguraiannya. Okey, batu granit lambat terluluh hawa berbanding dengan batu lembut seperti batu kapur, dolomit dan gipsum. Struktur batuan yang mengalami banyak rekahan lebih cepat mengalami luluh hawa kerana rekahan itu memudahkan air memasuki batuan. Dan batuan yang mengandungi mineral seperti besi, kalsium, dan magnesium mudah mengalami luluh hawa kimia. Okey, yang kedua, iklim.
Luluh hawa kimia lebih aktif di kawasan tropika lembap kerana suhu yang tinggi 27 darjah Celsius dan hujan tahunan yang tinggi iaitu 2,600 mm setahun. Manakala luluh hawa fizikal sangat dominan di kawasan gurun kerana julat suhu harian yang tinggi. Waktu siang panas, waktu malam sejuk. Okey. Ketiadaan litupan tumbuh-tumbuhan dan menerima hujan kurang daripada 250 mm setahun. Perubahan suhu yang ketara di kawasan gurun menyebabkan batuan mengalami proses kembang kecut dan akhirnya pecah menjadi serpihan-serpihan kecil. Okey, ini kita akan lihat nanti dalam bab yang seterusnya, subtopik yang seterusnya. Di kawasan iklim sederhana, tindakan frost ataupun ibun lebih berkesan kepada batuan semasa musim sejuk. Apa itu frost ataupun apa itu ibun? Okey, kita akan lihat dalam subtopik yang seterusnya nanti. Frost ini adalah proses penyejukan ataupun ais itu bertukar bentuk menjadi air bertukar bentuk kepada ais pada musim sejuk. Okey, seterusnya faktor yang ketiga adalah biotik. Okey. Apa itu biotik? Luluh hawa biologi berlaku akibat tindakan akar tumbuhan memasuki rekahan batuan. Nampak sudah apa maksud biotik? Biotik ini maksudnya adalah elemen yang hidup seperti tumbuhan, haiwan, manusia. Okey. Kegiatan haiwan pengorek tanah seperti arnab, cacing, ular, tikus memudahkan air memasuki rekahan batuan serta melemahkan batuan di dalam tanah. Dan juga tindakan bakteria yang mengeluarkan cecair asid mampu menguraikan batuan dan menyebabkan luluh hawa biologi. Aktiviti manusia. Manusia pun adalah komponen biotik ya. Aktiviti manusia seperti perlombongan, pembinaan, pengkuarian menyebabkan batu terluluh hawa. Bagaimana asalnya batu itu berada di dalam tanah, akibat proses perlombongan, batu itu dikeluarkan daripada dalam tanah dan dia berada di permukaan bumi. Bila dia berada di permukaan bumi, dia terdedah kepada ejen-ejen luluh hawa. Ingat masih ejen-ejen luluh hawa di awal bab tadi? Okey. Dan yang terakhir, yang keempat adalah massa. Okey, faktor massa turut menggalakkan proses luluh hawa batuan. Batuan keras seperti batu granit mengambil massa yang lebih lama untuk terluluh hawa berbanding batuan yang lebih lembut iaitu batu kapur. Dan semakin lama batuan terdedah kepada proses luluh hawa, semakin jelaslah kesan pada batuan tersebut. Luluh hawa ni bukannya sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, setahun, 2 tahun. Dia mengambil masa yang lama. Dan kesannya tidak nampak on the spot. Dia perlu diperhatikan dari tahun ke tahun, 5 tahun, 10 tahun dan seterusnya. Bergantung kepada jenis batuan. Okey, info. Kawasan tropika lembap terletak berhampiran dengan garisan khatulistiwa yang mengalami panas dan lembap sepanjang tahun. Min suhu tahunan ialah 27 darjah Celsius. Contoh negara yang paling mudah adalah negara kita, negara Malaysia. Okey, untuk latihan kamu, untuk tugasan kamu di video pembelajaran kali ini, latih diri 7B. Bagaimanakah faktor iklim di kawasan tropika lembap mempengaruhi luluh hawa? Okey, bagaimanakah faktor iklim di kawasan tropika lembap mempengaruhi luluh hawa? Okey, untuk menjawab soalan ini, cikgu bagi tips, kamu hendaklah menyatakan fakta dan huraian. Okey, fakta dan huraian. Buat dahulu proses itu. Nyatakan fakta dia. Okey. Okey, jika ada apa-apa soalan, kamu boleh bertanya cikgu, kamu boleh PM cikgu di WhatsApp cikgu. Okey, kamu boleh bertanya apa-apa saja mengenai subtopik yang ini. Dan insyaAllah juga akan terangkan. Dan tugasan untuk kamu ada 2 tadi. Yang pertama, latih diri 7A dan yang kedua ini 7.B. Dan jangan lupa buat nota ringkas. Okey, nota yang ringkas, bukannya disalin semua satu buku. Gunakanlah peta iting yang bersesuaian untuk membuat nota ini.
Oke, dan untuk pembelajaran kali ini, Cikgu rasa cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih atas perhatian kamu dalam video pembelajaran ini, dan juga harap kamu dapat belajar dengan lebih baik dalam proses ataupun dalam keadaan pandemi COVID-19 yang berlaku pada negara kita, dan kita kena beradaptasi sesuai dengan keadaan semasa. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat belajar. Jangan lupa buat tugasan yang telah Cikgu berikan.